Assalamualaikum, nama saya Syazana Suha binti Raja Ikram, nombor matrik D183-11409. Saya akan membincangkan tentang agensi. Kontrak antara prinsipal dan ejen. Agensi ialah perhubungan yang wujud di antara prinsipal dan ejen, di mana ejen diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya atau mewakilinya dalam urusan dengan pihak lain. Seksyen 135 Akta 1950, seseorang ejen ialah seorang yang diambil kerja untuk membuat sesuatu tindakan bagi pihak seseorang atau untuk mewakili seseorang dalam urusan-urusan dengan orang-orang ketiga. Ejen atau dipanggil orang tengah ialah orang yang diambil bekerja untuk membuat sebarang kerja bagi orang lain atau mewakili orang lain dalam urusan dengan pihak ketiga. Prinsipal atau dipanggil sebagai ketua, orang yang mana kerja itu dibuat baginya atau yang diwakilinya, dan seseorang yang melantik dan mengarah seseorang ejen untuk bertindak bagi pihaknya dalam melaksanakan sesuatu urusan kerja. Terdapat dua kontrak yang wujud hasil daripada perhubungan agensi. Yang pertama, kontrak antara prinsipal dan dengan ejen, yang mana ejen mendapat kuasanya untuk bertindak untuk pihak prinsipal. Yang kedua, kontrak antara prinsipal dengan pihak ketiga melalui kerja ejen. Seksyen 137 Akta 1950. Seorang prinsipal mestilah dewasa dan waras, kerana seseorang prinsipal tidak boleh menuntut apa-apa ganti rugi daripada ejen yang belum berumur dewasa dan tidak berakal sempurna, sekiranya seorang ejen itu melakukan kecuaian atau kerugian semasa menjalankan urusannya sebagai ejen. Jenis agensi. Yang pertama, agensi secara perjanjian nyata. Seksyen 140 atas 1950. Suatu kuasa adalah dikatakan nyata apabila diberi oleh perkataan-perkataan yang disebut atau bertulis. Agensi secara perjanjian nyata boleh wujud apabila seorang ejen dilantik sama ada melalui perjanjian bertulis atau lisan oleh seseorang prinsipal. Contoh kes Bank Bumiputera Malaysia Berhad lawan Henry Ginat anak legi. Ejen yang dilantik melalui surat wakil kuasa dan telah melebihi bidang kuasa yang diberikan oleh prinsipalnya tidak akan mengikat prinsipal kecuali prinsipal menerima atau mengesahkan tindakan ejen yang melebihi kuasanya itu. Yang kedua, agensi secara pelantikan tersirat atau termaklum. Seksyen 140 atas 1950. Suatu kuasa adalah dikatakan termaklum apabila diambil kesimpulan daripada hal keadaan kes dan benda-benda yang disebut atau bertulis atau perjalanan biasa urusan boleh diambil kira hal keadaan kes tersebut. Kuasa yang diberikan kepada ejen itu untuk bertindak bagi pihak prinsipalnya dikatakan termaklum apabila melihat keadaan kes, iaitu dari segi perkataan-perkataan yang diucapkan, tindakan yang dibuat atau melalui tulisan dan keseluruhan urusan biasa perniagaan pihak yang berkenaan. Perhubungan antara rakan-rakan kongsi dalam sesebuah firma perkongsian. Seksyen 7 Akta Perkongsian 1961. Tiap-tiap perkongsian ialah ejen firma dan perkongsiannya yang lain bagi maksud urusan perkongsian itu. Yang ketiga, common law. Hubungan agensi boleh wujud di antara suami dan isteri. Anggapan di sisi undang-undang, jika suami dan isteri tinggal bersama, isteri mempunyai kuasa untuk berhutang atas nama suaminya untuk membeli barang-barang keperluan dan sesuai dengan taraf hidup mereka. Anggapan ini boleh disangkal oleh suami dengan membuktikan bahawa yang pertama,
suami secara nyata melarang isterinya berhutang atas namanya. Yang kedua, suami secara nyata melarang peniaga supaya tidak membekalkan barang-barang atau memberi hutang kepada isterinya. Yang ketiga, isterinya telah dibekalkan dengan barang-barang keperluan yang memadai. Yang keempat, isterinya telah diberikan allowance yang memadai bagi membeli barang-barang tanpa perlu berhutang atas nama suaminya. Yang kelima, barang-barang yang dipesan oleh isterinya walaupun satu keperluan tetapi tidak sepadan dengan pendapatan suami pada masa itu. Walaupun suami melarang isteri daripada terus berhutang dan telah memberitahu secara nyata dia tidak akan terikat dengan hutang yang dibuat oleh isterinya dengan penjual. Namun jika menjadi kelaziman bagi suami untuk terus membayar hutang-hutang isterinya itu, suami tetap terikat. Yang ketiga, agensi secara pengesahan atau ratifikasi. Ratifikasi ialah pengesahan atau penerimaan oleh prinsipal atas sesuatu tindakan yang dilakukan oleh ejen tanpa arahan daripada prinsipal atau bukan arahan yang diberi. Ejen telah melampaui batas ataupun kuasa yang diberi oleh prinsipal itu. Agensi secara ratifikasi wujud jika berlaku salah satu daripada keadaan berikut. Yang pertama, apabila seseorang yang tidak pernah dilantik sebagai ejen bertindak seolah dia ada kuasa sebagai ejen. Yang kedua, apabila ejen dilantik bertindak di luar kuasa yang diberi. Sekiranya berlaku mana-mana tindakan atau keadaan di atas, prinsipal diberi pilihan sama ada hendak menerima atau menolak kontrak tersebut. Sekiranya prinsipal mengesahkan kontrak tersebut, penerima atau pengesahan ini dikenali sebagai ratifikasi. Ratifikasi menjadi prinsipal terikat dengan kontrak tersebut seolah-olah ejen telah diberikan kuasa dengan sempurna sebelumnya. Aktas Seksyen 149 Aktas 1950. Jika tindakan-tindakan dibuat oleh seseorang bagi pihak seseorang lain tanpa pengetahuan atau kuasanya, dia boleh memilih untuk meratifikasikan atau untuk tidak mengakui tindakan-tindakan itu. Jika dia meratifikasikan tindakan-tindakan itu, natijah yang sama akan menyusuli seolah-olah tindakan-tindakan itu telah dilaksanakan oleh kuasanya. Seksyen 150 Aktas 1950. Ratifikasi boleh dinyatakan atau boleh termaklum dalam kelakuan seseorang bagi pihaknya. Tindakan-tindakan dibuat agensi secara ratifikasi hanya boleh wujud jika syarat-syarat seperti berikut dipenuhi. Yang pertama, apabila ejen bertindak melampaui kuasa yang diberikan oleh prinsipal, atau apabila seseorang bertindak seolah-olah dia ada kuasa sebagai ejen. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu meskipun tidak dibenarkan atau tanpa kuasa, ianya tidaklah sesuatu yang melanggar undang-undang. Yang ketiga, pada masa kontrak dibuat, ejen mestilah secara nyata bertindak bagi pihak prinsipal dan bukan di atas namanya sendiri. Yang ke-5, semasa kontrak dibuat dan semasa ratifikasi dilakukan, ejen mestilah mempunyai prinsipal yang sebenarnya wujud atau boleh ditentukan. Prinsipal mesti mengetahui segala urusan yang hendak diratifikasikannya, melainkan terdapat bukti bahawa beliau tidak peduli apa jua maklumat atau fakta dan dia memang berhasrat meratifikasikannya. Seksyen 151 Akta 1950. Prinsipal mesti mengakui segala urusan yang hendak diratifikasikannya, melainkan terdapat bukti atau fakta yang ditulis.
Prinsipal mesti meratifikasikan seluruh kontrak atau tindakannya. Seksyen 152 Akta 1950. Ratifikasi mestilah tidak memudaratkan, merugikan atau menamatkan sebarang hak dan kepentingan pihak ketiga. Seksyen 153 Akta 1950. Akhir sekali, agensi secara keperluan atau kecemasan. Agensi secara keperluan boleh timbul apabila seseorang yang diamanahkan dengan barangan orang lain terpaksa oleh keadaan melakukan sesuatu demi memelihara atau melindungi barangan itu, meskipun dia tidak mempunyai kuasa untuk membuat sedemikian. Seksyen 142 Akta 1950, seseorang ejen ada kuasa dalam darurat untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkenaan untuk tujuan perlindungan ketuanya daripada kerugian sebagaimana akan dilakukan oleh seseorang berkhidmat biasa. Dalam kes ini, di bawah hal keadaan yang sama, seseorang ejen berkuasa melakukan apa sahaja dalam masa kecemasan untuk mengelakkan kerugian kepada prinsipalnya. Tindakan ejen dalam keadaan kecemasan ini adalah dalam keadaan seseorang yang berkhidmat di mana sesiapa sahaja yang berada dalam kedudukan tersebut akan bertindak sama. Contoh kes Great Northern Railway Co. lawan Sheffield Syarikat Kereta Api. Contoh syarikat kereta api membawa kuda defendant ke destinasi yang diarah. Apabila tiba di tempat tersebut, tiada siapa yang datang untuk mengambilnya. Ketua stesen tidak mengetahui alamat defendant dan ejennya dan mengarahkan supaya kuda itu diletakkan di kandang kuda. Syarikat kereta api kemudiannya menuntut bayaran bagi kandang kuda itu. Defendant enggan membayarnya. Plaintiff bertindak sebagai ejen kecemasan kepada defendant dan patut dibayar. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum agensi secara keperluan boleh diwujudkan. Yang pertama, mestilah wujud satu kecemasan yang sebenar. Yang kedua, barang-barang prinsipal berada di bawah jagaan ejen dan ejen mestilah bertindak bagi maksud menyelamatkan atau melindungi prinsipal daripada sebarang kerugian. Yang ketiga, ejen mestilah menghubungi prinsipal terlebih dahulu. Jika prinsipal gagal dihubungi, barulah ejen boleh bertindak mengikut budi bicaranya. Yang keempat, tindakan ejen itu dilakukan secara suci hati demi kepentingan prinsipalnya semata-mata tanpa sebarang niat atau tujuan lain. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.